أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama kalinya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sekali lagi, memilih kita sekali lagi untuk duduk di dalam majlis ilmu pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah. Dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita lagi sekali pada pagi ini untuk kita sama-sama kita perbetulkan niat kita, kita perbetulkan amal ibadat kita, okey, sentiasa berbuat baik, sentiasa melakukan amal jariah. Mudah-mudahan dengan amalan kita ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita dan menjadi asbab kita duduk di dalam syurga, insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat mai mengaji, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Apa khabar semua? Sihat ke? Mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu sihat-sihat selalu, insya-Allah. Baik, seperti biasa ayah-ayah, ibu-ibu, seperti biasa pada pagi ni kita akan baca Al-Quran. Okey, seperti biasa sebelum kita nak lakukan sebarang kerja, insya-Allah. Okey, selepas solat ni, selepas solat subuh, okey, kita ambil masa lebih kurang setengah jam ataupun sejam untuk kita membaca Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran ini dia menjadi sumber pahala kepada kita, insya-Allah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. 640 mata yang memandang. Seperti biasa ya ibu-ibu, sebarkan salam, sebarkan lagi live kita pada pagi ni kepada sahabat-sahabat kita, boleh ajak lagi adik-adik kita, ajak mak ayah kita, ajak kawan-kawan kita duduk bersama-sama menghayati bacaan Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan asbab kita sharekan manfaat ini, dia akan menjadi pahala kepada kita, insya-Allah. Baik. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, terbaik Kak Hamidah Wan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, seperti biasa, sebelum kita nak mulakan pengajian kita, jom kita sama-sama kita macam mana saya punya audio dan visual jelas ke tidak ayah-ayah, ibu-ibu? Macam mana audio dan visual jelas ke tidak? Suara saya ni ayah-ayah, ibu-ibu dengar ke tidak? Okey, baik. Tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama kita beristighfar dahulu. Sebelum kita nak mulakan pengajian kita, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Baik, jelas semua. Terima kasih. Baik, jom kita sama-sama kita alunkan zikir, okay, sebelum kita nak mulakan pengajian. Okay, yang mana yang boleh ikut slow-slow, insyaAllah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji diselawatkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji diselawatkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji diselawatkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam? Ahlan wassalam wa marhaban bikum. Baik, insyaAllah jom kita sama-sama kita berselawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang terakhir, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaAllah saya rasa ayah-ayah ibu-ibu pun sudah bersedia. Jadi kita mulakan pengajian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah. Jadi kita sama-sama, kita tadah tangan, kita membaca doa, kita mengaminkan doa, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaghna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah
Baik, pada pagi ini ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh buka muka surat 329. Surah Al-Anbiya juzuk yang ke-17 ayat yang ke-82. InsyaAllah. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ayat 82. Wa minasyayatini man yaghusuna lah. Berhenti dekat sini. Nalah. Ulang. Wa minasyayatini man yaghusuna lah. Baik. Jaga perkataan ru, ya ru, ya ru. Okey, ghain. Sebutan dia tebal, bunyi tebal ayah-ayah, ibu-ibu. Nah, okey, cantik. Sambung. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Ulang. Wa ya'maluna 'amalan ذلك وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين. Okey, jaga perkataan huruf dha. Perkataan pula, jaga huruf dha di sini. Sebutan dia dha. Dekat mana sebutan dha makhraj dia? Di kawasan hujung lidah. Keluarkan sedikit hujung lidah ayah-ayah, ibu-ibu, di antara gigi gunting. Macam tu. Nah, keluarkan sedikit hujung lidah kita di antara gigi gunting. Dan sebutan dha ni tebal ayah-ayah, ibu-ibu. Bila kita nak sebut huruf dha, seumpama bibir kita punya dinding pipi kita tu dia kembung sedikit. Okey. Hafizin. Macam tu. Kena kembungkan sedikit kita punya mulut kita. Nah, sebab dha sebutan dia tebal. Boleh? Baik, sambung. Wa ayyuba idnada rabbahu anni saniyaddur. Matikan dengan huruf ra. Dur. Dan ada getaran sedikit. Boleh? Kita ulang balik. 1, 2, mula. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur. Macam tu. Matikan dengan huruf ra sahaja. Okey, bagi ada getaran. Ustaz Rijal tak ada ke hari ni? Ustaz Rijal bukan tak ada, dia ada. Cuma line dekat kampung dia sahaja tidak mengizinkan. Jadi dia mintalah saya untuk menggantikannya. InsyaAllah. Boleh nah? Baik. Okey, seterusnya. Wa anta arhamur rahimin. Ulang. Wa anta arhamur rahimin. Baik, alhamdulillah. Kita pergi pada ayat yang seterusnya pula. Baik, ayat 84. Okey, seterusnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Matikan dengan huruf ra. Ada getaran. Sebab ra salah satu sifat dia iaitu ada takrir. Apa maksud takrir? Getaran. Getaran pada mana? Pada hujung lidah kita bila bertemu dengan lilang atas. Nah, huruf ra di kawasan hujung lidah dia akan tekan dekat gusi atas.
dan dia ada rasa getaran pada hujung lidah. Dur. Kan kita dah baca surah Al-Fatihah. Ar-Rahmah. Tu, dia ada getaran. Tu nama dia takrir, sifat huruf ra. Okey, ulang balik. فاستجبنا له فكشفنا به من ضر. Cantik. Terusnya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة. Jaga pada perkataan tha wa mith, bukan wa mis. Beza di antara sin dan tha. Okey, beza di antara sin dan tha. 3 titik di atas. Okey, tha wa mith. Keluarkan sedikit hujung lidah. Huruf yang kena keluarkan hujung lidah dia ada 3 ya ibu-ibu, iaitu huruf dha, tha dan zal. 3 huruf. Dha, zal dan dha, zal dan tha. 3 huruf ni kena keluarkan sedikit hujung lidah kita di antara gigi gunting. Dan walaupun rumah mereka sama, tetapi cara sebutan dia berlainan disebabkan ada huruf yang tebal dan ada huruf yang nipis. Itu perbezaan dia. Okey, baik, sambung. Min indina wa dhikra lil abidin. Mau tertinggal ustaz, kat mana mau? Okey, saya ulang balik. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah. Baik, sambung. Min indina wa dhikra lil abidin. Ulang. Min indina wa dhikra lil abidin. Okey, saya ambil balik. Fastajabna, saya ulang balik. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah. Sambung. Min indina wa dhikra lil abidin. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih ayah ibu-ibu yang mana yang menegur. Baik, okay, saya dah ulang dah ayat 84. Mungkin ada saya tertinggal huruf ma dekat sini kot. Kan? Okey, minta maaf. Jadi terima kasih yang mana tegur. InsyaAllah. Baik, seterusnya. Ayat 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa dhal kifl. Baik, ulang. Wa Ismaila wa Idrisa wa dhal kifl. Matikan lam di sini. Dia ada 2 tanda mati. Yang ini dinamakan sebagai lafaz isyarat kalau dalam bahasa Arab. Kalau salah tolong tegurkan. Okey, ini dinamakan sebagai lafaz isyarat. Yang mana ketika berhenti ada 2 yang tanda mati di sini. Yang pertama, huruf kedua terakhir dia ada tanda mati. Yang ni memang automatik kena matilah. Yang kedua, huruf yang terakhir pun kena baca mati. Kena matikan huruf lam tersebut.
Sebab tu bila kita baca tadi wadzal kifl. Kifl. Macam tu. Okey, matikan dengan fa, dia ada hamas, kif. Lepas tu angkat lidah kita. Sebab lam cara sebutan dia kena angkat lidah. Kifl. Macam tu. Okey, sekali lagi kita ulang. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl. Macam tu. Baik, seterusnya. Kullum minas sabirin. Ulang. Kullum minas sabirin. Jaga perkataan kaf, ku. Kalau kita salah sebut kaf, dia akan jadi huruf qaf. Kullun. Tak boleh. Kullun. Dia kena bunyi kaf. Okey. Baik, seterusnya. Wa adkhalnahum fi rahmatina. 2 harakat bila berhenti. Sambung. Ulang. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Di sini kalau berhenti bacaan dia 2 harakat. 2 harakat. Sebab apa? Sebab ombak bertemu dengan hamzah yang bertiang. Bila ombak bertemu dengan hamzah yang bertiang, hukum dia adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ketika berhenti bacaan dia akan jadi 2 harakat. Ketika mana sambung bacaan dia jadi panjang 4 atau 5 harakat. Boleh? Macam ni ayah ibu-ibu. Okey. Kalau ayah ibu-ibu boleh nampak, macam ni, nampak? Bacaan mat sambung ataupun ketika berhenti bacaan. Dekat sini dia menerangkan mat jaiz munfasil. Siapa yang mengaji kelas tajwid, yang masuk kelas tajwid, dia tahu cara nak pakai dia. Okey, tahu simbol dia. Apa simbol mat jaiz munfasil? Ombak bertemu dengan hamzah yang bertiang. Duduk dalam 2 kalimah. Munfasil tu maksudnya berasingan. Berpecah. Hadza satu perkataan, innahu satu perkataan. Yang itulah nama dia mat jaiz munfasil. Ketika sambung 4 atau 5 harakat, ketika berhenti 2 harakat. Baik. Seterusnya. Innahum minas solihin. Innahum minas solihin. Baik, seterusnya ayat ke-87 insya-Allah. Wa dhannuni idh dhahaba mugha. Maaf. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Berhenti di sini. Ulang. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Pada perkataan idza. Baik, ayah ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nampak ada 2 huruf yang sama. Bila nampak simbol 2 huruf yang sama, satu huruf yang tiada baris, satu lagi huruf yang bertanda sabdu yang berbaris. Inilah yang dinamakan sebagai idgham mutajanisain. Nama dia. Okey. Sebab dalam asas ilmu tajwid kami hanya ajar yang basic sahaja. Basic tajwid sahaja. Selain daripada yang tu, bila kita bertalaqi, kita akan jumpa lagi hukum-hukum tajwid yang kita tidak pernah jumpa. Salah satunya hukum idgham. Hukum idgham yang ni, pecahan idgham dia ada banyak pula. Dia ada 3. Jadi salah satu dia idgham mutajanisain. Sebab apa? Idgham mutajanisain, hukum idgham yang pecahan dia ada 3 ni ayah ibu. Dia lebih pada kita tengok pada huruf hijaiyah dan makhraj dan sifat huruf. Itu penting.
pecahan idgham ni dia lebih kita tengok daripada kita tengok makhraj dan sifat huruf. Nah, itu panjang lagi kita cerita, tapi hanya saya boleh cerita secara ringkas sahaja. Nah, kalau nak lebih lanjut lagi, insya-Allah nanti kita ambil satu masa, okey, kita cerita tentang hukum tajwid ni, insya-Allah. Baik, jadi sekadar untuk ayah ibu-ibu faham, untuk ayah ibu-ibu tahu cara bacaan dia macam mana. Hilangkan zal tersebut, abaikan zal yang pertama ni, teruskan masuk hamzah baris bawah i, masukkan ke dalam huruf zal yang bertanda sabdu. Jadi bacaan dia macam mana? Idzahaba. Dia tidak boleh baca idzahaba. Nampak tak? Beza di antara idzahaba dengan idzahaba. Jadi yang pertama tu idzahaba. Kan? Idzahaba. Okey. Tak boleh baca idzahaba. Dia tak boleh baca zal sini mati. Nah, okey. Baik, hukum dia idgham mutajanisain. Okey, baik. Kita ulang balik. Wa dhannuni idzahaba mughadiba. Seterusnya. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ulang. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. Matikan dengan ta. Zulumat. Ini ta dinamakan sebagai ta maftuhah. Ta yang terbuka. Nah, ta yang terbuka. Nah, kalau ta yang tertutup nama dia ta marbutah. Macam ni. Tadi kita matikan rahmah kan. Ini kena matikan dengan huruf ha. Nah. Idgham mutamasilain lah ustaz. Idgham mutamasilain lah. Idgham mutamasilain. Ya betul. Mutajanisain pula. Mutajanisain yang satu lagi. Minta maaf. Idgham mutamasilain. Sebab apa idgham mutamasilain? Sebab dia dua huruf yang sama makhraj, sama sifat. Okey. Dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Kecuali nun bertemu nun dan mim bertemu mim. Sebab nun bertemu nun ataupun mim bertemu mim, dia ada hukum yang tersendiri. Ada setengah pendapat yang mengatakan nun bertemu nun pun kategori sebagai idgham mutamathilain juga. Okey. Ada juga pendapat yang mengatakan macam tu. Nah, tapi yang lebih cenderungnya idgham mutamathilain ni yang tidak termasuknya adalah nun bertemu nun, mim bertemu mim. Sebab nun bertemu nun ada hukumnya iaitu idgham bi gunnah. Manakala mim bertemu mim idgham mithlain. Okey, jadi hukumnya idgham mutamathilain. Minta maaf. Okey, saya keliru sikit. Okey, mutajanisain yang kedua. Baik, tak ada masalah. Okey. Kita ulang balik. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. Baik, sambung. ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Baik, sekali lagi kita ulang. ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Baik, pada perkataan 87. Pada perkataan ayat 87. Ada satu doa yang mana doa ni selalu Nabi Yunus. Doa ni ketika mana Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus. Jadi
Kisah dia panjang lah, cuma saya secara ringkas. Ketika mana Nabi Yunus duduk di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus dia membaca doa ni. Apa dia doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus dibaca doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebab tu dia dinamakan sebagai doa Nabi Yunus. Jadi untuk kehidupan seharian kita tentang doa Nabi Yunus ni ayah ibu, ketika mana kita dalam kesusahan, ketika mana kita ditimpa musibah, okey, kita digalakkan baca doa Nabi Yunus ni. Apa maksud dia? Cuba kita tengok ayat 87. Tengok sebelah dia, apa maksud dia? Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Betul tak ayat 87? Okey, betul. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, bacalah doa ni, amalkan doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Okey, kalau kita ada ditimpa musibah, bacalah doa ni tersebut. Okey, saya rasa ayah-ayah ibu-ibu pun lebih expert daripada saya lah. Okey, mungkin ayah ibu pun dah beramal doa ni lagi. Nah, sebelum saya nak beritahu ni, ayah ibu pun dah beramal dah. Okey, insya-Allah. Baik, hanya untuk nasihat, okey, untuk sahabat-sahabat kita yang baru tahu. Okey, insya-Allah. Sambung. Okey, ayat 88. Okey, pada surah Yunus ni ada satu ayat ni, ayat 88 ni dekat sini. Okey, kita nak tengok sikit. فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Bila mati dengan huruf mim, pastikan ada dengung, sebab mim itu bertanda sabdu, wajibal ghunna. Gham. Baik. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Bacaan dia macam mana dekat sini? Bacaan dia untuk ayah-ayah ibu-ibu, bacaan dia adalah kita dengungkan sahaja nun kosong dengan huruf jim. Dengung sahaja. Nun jil mu'minin. Nah, dia ada sebab kenapa yang ditulisnya macam ni. Nah, nun tersebut ni dia ada tulis macam ni. Okey? Dia ada sebab dia. Nanti insya-Allah habis nanti kita baca, saya akan terang, okey, tentang ayat 88 ni, insya-Allah. Baik. Jadi seterusnya. Okey, baik ayah-ayah ibu-ibu. Apa hukum dia di sini ayah ibu-ibu? La ilaha. Saya lupa nak tanya tadi. Okey, apa maksud dia? La ilaha. Apa hukum dia kat sini? Sementara tu saya nak minum air sebentar. Okey. Siapa boleh bagi jawapan? Apa hukum la ilaha ni? Itu saya dah bagi tahu dekat ayah-ayah ibu-ibu, masih ingat lagi? Sekejap lagi saya terang yang ayat 88 tu, insya-Allah. Okey, siapa boleh terang kat sini? Ayat 87 ni, kenapa la ilaha ni? Apa hukum dia? Apa hukum dia la ilaha ni? La ilaha ni adalah masuk dia, hukum tajwid dia adalah apa hukum dia? Mad ta'zim. Okey, hukum dia adalah mad ta'zim. Dia bukan mad jaiz munfasil. Dia bukan mad jaiz munfasil. Mungkin ada sahabat-sahabat kita keliru kan? Kenapa dia bukan mad jaiz munfasil sedangkan ada ombak bertemu dengan hamzah yang bertiang? Ya, betul. Tetapi ada satu hukum dekat sini, nama dia adalah mad ta'zim. Apa maksud ta'zim? Kita mengagungkan kalimah Allah. Pada perkataan apa? Apa simbol mad
ta'zim. Simbolnya adalah pada perkataan la ilaha. Semua dah menjawab. Alhamdulillah. Mana kata ya ibu-ibu masih lagi ingat. Okey, mad ta'zim. Dia bukan mad jaiz munfasil. Nah, okey, mad ta'zim berlaku pada kalimah la ilaha. Sebab la ilaha ni dia membawa maksud kita memuji Allah. Kita mengagungkan kalimah Allah. Nah, kalau nak tengok mad jaiz munfasil yang mana? Di sebelahnya. Okey, di sebelahnya. Walaupun kita nampak dari segi simbol sama, cuma dia lebih pada perkataan la ilaha ini. Nah, mad ta'zim. Dia bukan mad jaiz. Cuma panjang dia sahaja macam mad jaiz munfasil. Dari segi hukum dekat sini, perkataan dia la ilaha, mad jaiz munfasil. Dia satu ni saja. La ilaha ni saja. Dalam dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa. Tu. La ilaha tu. Okey, mad ta'zim. Baik, insya-Allah. Jadi, saya harap ayah ibu dah faham. Jadi, saya nak teruskan lagi. Ayat 89. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni. Ulang. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni. Sambung. Fardan wa anta khairul warithin. Fardan wa anta khairul warithin. Baik, seterusnya. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. Ulang. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. Matikan ha pedas di sini. Nah, sambung. وأصلحنا له زوجه. وأصلحنا له زوجه. Baik, seterusnya. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Baik, seterusnya. ويدعوننا رغبا ورهبا. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. Alhamdulillah. Kita berpaling pada muka surat yang seterusnya. Muka surat 330 insya-Allah. Baik, sekejap lagi saya terang ayat 88. Kalau nak terang nanti tak habis kita punya bacaan dua muka surat kita. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang baru masuk? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, insya-Allah. Kita sambung ayat 91. 1 2 mula. Wallati ahsanat farja'a fanafakhna fiha. Berhenti di sini. Ulang balik. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha. Ambil balik, buat anak panah di bawah ni, ambil balik fanafakhna fiha.
فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ulang فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها. Baik, seterusnya. وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Ulang. وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Baik, seterusnya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Baik, ulang. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Mim yang kosong ini dengung bacaan dia. Boleh? وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون. Baik, alhamdulillah. Ayat 8, ayat 94 pula insya-Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Ulang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Sambung. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Baik, alhamdulillah. Sambung. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Ulang. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Baik, seterusnya ayat 96. Hatta idza futi. Minta maaf. Futi pula. Futi. Maaf, ulang balik. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Ulang. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Juj. Jim, bila kita berhenti di sini, huruf yang hujung kena qalqalahkan dia, kena ada lantunkan dia, matikan dia. Baik, Ya'juj wa Ma'juj. Yang ni semua orang tahu. Okey, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Okey, ni ketika mana kiamat
besar. Tanda-tanda salah satunya kiamat besar, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Baik, sanjung. Sanjung lah dah. Sambung. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Ulang. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Baik, seterusnya. Okey, ayat ke-97 pula insya-Allah. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisah. Ulang. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisah. Sambung. Absarul ladzina kafaru ya wailana. Absarul ladzina kafaru ya wailana. Baik, ambil balik ya wailana. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha. Ulang. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha. Ambil balik hadha. Hadha bal kunna zalimin. Hadha bal kunna zalimin. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Ulang. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Hasabu jahannama antum laha waridun. Baik, seterusnya ayat 99. Lau kana haula'i alihah. Maaf. Okay, sebentar. Saya ejah sikit. Dia yang tak nampak kan, minta maaf. Tak perasan, tak tengok phone. Okay. Lau kana haula'i alihatam ma waraduha. Ulang. Lau kana haula'i alihatam ma waraduha. Baik. Wa kullun fiha khalidun. Wa kullun fiha khalidun. Baik, ayat ke-100. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Ulang. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
Baik, ayat yang terakhir. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Berhenti, ulang balik. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ulaika anha mub'adun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tepat pukul 8 kita habis. Nah, tepat pukul 8 kita dah habis. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau telah berikan kami untuk khatam 2 muka surat pada pagi ini. Terima kasih ya Allah. Baik. Jadi alhamdulillah kita dah tamat sampai ayat 101 dan insya-Allah esok pagi insya-Allah Ustaz Dija akan habiskan surah Al-Anbiya. Okey, dia akan habiskan surah Al-Anbiya dan akan masuk surah Al-Hajj. Dia akan masuk pada surah baru, surah Al-Hajj. Jadi terima kasih kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang mana yang hadir pada pagi ini, yang sentiasa support kami dan sambil tu baca bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dah tamat 2 muka surat pada pagi ini. Baik, dan kita ada banyak, kita tengok tadi ada hukum-hukum tajwid yang kita tidak pernah bertemu, kan? Salah satunya tadi pada hukum mad ta'zim, kan? Banyak mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tidak tahu. Tak ada masalah, kita cuba terangkan, kita cuba ceritakan untuk ayah-ayah, ibu-ibu tentang hukum mad ta'zim. Beza mad ta'zim dengan mad jaiz munfasil. Baik, jadi setakat itu saja pertemuan kita. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf andai terkasar bahasa, terkasar bicara. Jadi kita tangguh dulu pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik. Jadi baik, pada surah okey, siapa yang nak keluar tak ada masalah, cuma ada sahabat-sahabat kita tanya tadi kan ayat 88 ni. Kenapa ada nun kecil kat sini ustaz? Ada hukum tajwid ke dekat ayat 88 ni? Kan? Mungkin kita tertanya-tanya sebab kita tak biasa jumpa nun yang kecil macam ni. Selalu yang kita duk jumpa mim kecil je. Itu pun hukum iqlab. Betul tak? Kan? Cara bacaan dia macam mana ustaz? Okey, cara bacaan dia. Okey, saya cerita sikit cara bacaan dia. Cara bacaan dia dekat sini adalah dia dengung macam biasa saja. Nun ji, ikhfa hakiki. Dengung macam biasa. Cara bacaan macam biasa. Dengung macam biasa. Nun jil mu'minin. Nun jil mu'minin. Tu cara bacaan dia. Nah, dari segi hukumnya dia tak ada lah hukum tajwid pada ayat 88 ni ayah ibu-ibu.
Dia cuma yang nun kecil ni dari segi penulisan Al-Quran. Dan juga penulisan Al-Quran macam mana tu? Yang dalam Rasal Osmani lah. Dan juga dia ada perbezaan pendapat Imam Qiraat. Okay. Dia ada perbezaan pendapat Imam Qiraat. Okay. Yang kita pegang ni adalah sekarang Imam Haf'an Asim. Yang kita pegang sekarang ni, cara bacaan yang saya baca ni, macam tu lah Imam Haf'an Asim baca. Okay, dan kita pun baca macam tu juga. Cuma ada beza sikit-sikit dari segi, adalah itu panjang cerita lagi tentang bacaan qiraat. Dia hanyalah perbezaan qiraat saja. Okay, ada setengah imam yang lain, tulisan nun ji ni ditulis, nun yang kedua yang kosong tu tulisan dia besar asalnya. Cuma Imam Haf'an Asim ni dia meraih pendapat. Okay, dia meraih pendapat imam-imam yang lain. Jadi dia tulislah tulisan dia macam ni. Jadi tak ada apa pun. Dia hanya tulisan Al-Quran yang dinamakan sebagai Dhabul Quran. Tulisan Al-Quran. Dia tak ada apa-apa hukum yang kata jumpa macam ni je ni. Dia jadi lain. Dia jadi hukum dia lain. Tak. Dia tak ada dari segi hukum tajwid tak ada masalah. Cumanya ada perbezaan pendapat ulama qiraat sahaja. Okay, ada pendapat imam yang lain, dia baca cara lain, dia tulisan dia lain. Okay, kita Haf'an Asim macam ni tulisan dia, dan cara bacaan dia sama sahaja. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa hukum tajwid kat situ pun. Hukum tajwid tetap sama, itu hukum ikhfa hakiki saja. Okey, hanya tulisan saja lain. Baik, jadi setakat itu sajalah apa yang saya boleh share dekat ayah ibu-ibu. Kalau ayah ibu-ibu ada informasi yang lebih, boleh share lagi dekat sahabat-sahabat kita, boleh share dalam grup WhatsApp kita, boleh share lagi dalam grup Telegram kita, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada ayah ibu-ibu yang mana yang ayah ibu-ibu nak daftar untuk daftar Allahumma salli ala Muhammad kelas asas kelas asas huruf hijaiyah, boleh tekan dekat pin komen tersebut. Siapa yang nak daftar untuk kelas asas tajwid pun boleh tekan dekat pin komen tersebut. InsyaAllah boleh WhatsApp dekat admin-admin yang ada, iaitu Ustazah Fatimah dan Ustaz Adam. InsyaAllah. Jadi setakat itu saja. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat berhujung minggu. Kita jumpa pukul 10.30 pagi nanti, insyaAllah.